Kata ulama, di akhir zaman ini dua benda ni kena buat. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, kena banyak zikir mati. Apa itu zikir mati? Ketika mana rasa hati ni tumpah jatuh untuk cepat melakukan kemaksiatan. Ingatkan pada diri kita, kalau aku buat benda ni dan kemudian aku mati, adakah aku mati dalam bentuk kemuliaan ataupun aku mati dalam bentuk kehinaan? Nak mengumpat orang, fikir balik, tengah-tengah mengumpat, takut-takut mati. Kalau aku mengumpat juga dan aku mati, adakah aku mati dalam kemuliaan dipandang Allah Azza wa Jalla wa Ala? Aku nak masuk ke tempat maksiat. Kalau aku pi juga, tiba-tiba aku meninggal dunia, adakah aku akan mati dalam keadaan kemuliaan atau kehinaan? Kita boleh pilih. Masalahnya kita tak mau letakkan pilihan, duduk dalam ketakwaan, tetapi kita pilih pilihan, duduk dalam fujur. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu bila sebut kata salat, zikir mati, pada hari ini kita kena perbanyakkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahala akan kekal berterusan kepada diri kita. Sebab tu tuan-tuan cari peluang. Cari peluang untuk kita buat amal jariah, supaya pahala akan terus mengikuti kita sehingga kita masuk ke alam barzakh. Ni tuan-tuan kena cari. Saya pergi jumpa budak-budak sekolah, saya ceramah kat mereka. 1000 orang. Hangpa baca Quran tak? Yang baca 2 orang. 1000 orang pelajar, yang baca 2 orang. Saya tahu bagus, hangpa lagi 998 ni hangpa tak baca kan? Hangpa dah khatam semua dah kan? Ingat mereka khatam lah, kita sangka baik. Rupanya khatam apa? Tak pernah baca. Tuan-tuan tengok di KL, mereka buat social experiment. Keluar daripada pavilion, 2 orang lelaki bini, umur 42. Dia tu pergi tanya abang, kalau abang boleh jawab betul, saya bayar 100. Dia kata nak tanya soalan apa? Muhammad bin apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaannya Allah berikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama solat subuh secara berjemaah. Semoga dengan kehadiran kita pada hari ini dapat menyuntikkan semangat kepada kita untuk terus istiqamah menunaikan solat subuh secara berjemaah, bukan sekadar pada hari ini tapi tiap-tiap hari. Hari ini sebagai salah satu suntikan motivasi untuk kita hadir ke masjid, untuk kita rasakan keseronokan apabila kita hadir mai awal hari ni Ustaz. Hujan pun dia talau mai. Dia tak kira ada yang main naik motor, ada yang main naik kereta, tapi alhamdulillah untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, ada sahabat kita yang mai daripada Jawi pun ada. Naik motor, mai sampai ke sini. Jawi ada Ustaz. Sungai Petani pun ada. Semua ni para rider-rider yang kental pasti sampai. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada jawatan kuasa masjid yang mengadakan program sedemikian ini. Daripada semalam sampailah pagi ini, bukan pada semalam, dah berhari-hari mereka menyediakan dengan hadiahnya ada lebih kurang 50 hadiah. Hadiah pertama kereta, hadiah kedua motor. Hampa tunggu, hampa jangan balik. Hampa jangan balik, kalau hampa balik hampa tak dapat. Bagi sahabat-sahabat yang belum lagi isi nombor cabutan betul, Ustaz isi lagi. Ustaz ambil dah. Ada harapan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada jawatan kuasa masjid, tak lupa kepada semua rider-rider subuh yang hadir pada pagi ini, dan tak lupa kepada depan kita ada adik-adik daripada Mahat Tafiz dan seluruh para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan tak lupa juga kepada saudara Tapai. Dia dah jadi ustaz dah lah ni, Ustaz Tapai. Tiba-tiba dia jadi, semenjak dia duk ikut rider subuh, dia jadi ustaz dah. Jadi alhamdulillah, tiadalah kata lain yang perlu kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pun tak mau panjangkan masa, sebab program kita pada pagi ini ada lagi, banyak lagi untuk kita menyampaikan cabutan bertuah. Insya-Allah kita tengok siapa-siapa yang bertuah. Kita bermula daripada pagi tadi dengan qiyamul lail, solat tahajud, solat taubat dan solat hajat. Sama-sama kita berada daripada pagi tadi sampailah sembahyang subuh. Sebenarnya inilah
isi hati yang perlu kita ada dalam diri kita untuk kita jadikan diri kita adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terus kepada panelis kita yang pertama. Nak tanya apa Ustaz? Ustaz jawab lah apa pun, insya-Allah. Semoga apa yang disampaikan kita mengambil manfaat dan keberkatan, insya-Allah. Jadi Ustaz tak rancang apa ni? Malam tak ada mesej apa Ustaz kan? Tak ada apa, jangan duk kata ada mesej ada apa kah. Saya pun tanya soalan spontan, insya-Allah. Baik Ustaz, dalam berhadapan dengan ujian perubahan di dalam diri kita, semua orang tengah berubah Ustaz. Semua orang nak jadi kepada alam yang pada dulu ni mungkin berada dalam situasi tak pernah semayang, jarang semayang, jarang main masjid, jarang baca Quran. Tapi dalam hati ni teringin nak berubah. Mesti ada sedikit desakan ataupun sedikit cahaya yang Allah bagi. Tergerak hati itu, berasa juga dalam hati ni nak berubah. Macam mana keadaan bila dah berubah dan nak teruskan istiqamah tu, orang katanya sakat payah. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat, pandangan ataupun perkongsian daripada Ustaz kepada kami semua yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz untuk mengkongsi sedikit bagaimanakah cara untuk kita bila dah berubah dan nak terus istiqamah Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam salam qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في رفح وفي الغزة وفي الضفة وفي فلسطين وفي الشام وفي لبنان وفي كل مكان وكل زمن. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada sahabat fadilah pengurusi majlis, penerjuh acara, sahabat kekanda, guru saya Al-Fadil Ustaz Abdul Malik yang saya hormati lagi saya raikan, Al-Fadil Ustaz Firdaus Syahul Hamid, jauh daripada Penaga. Penaga, hujan pun sanggup mai. Tuan-tuan yang saya hormati, barisan pimpinan pengurusi Masjid Al-Muhsi Simpang 3 Tasik Lugok, barisan jawatan kuasa, tuan-tuan sedang hadirin, yang besar tidak diimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang muda datang membawa amanah, yang tua membawa petua, yang berani berlapis dada. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan barakah dan perpisahan kita kelak Allah taala kurniakan rahmah, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Amin. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi rafa' syukur sembah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan izinnya, inayahnya, iradahnya, taufik, burhan, irfan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala, kita pada pagi ini dapat dipertemukan. Tiadalah daya dan tiadalah kuasa bagi diri kita yang lemah lagi hina untuk kita berada dalam satu majlis yang begitu besar,
penuh dengan keberkatan, disambut dengan rintik-rintik dan juga lebat turunnya barakah yang Allah Ta'ala kurniakan sejak daripada semalam, Ustaz. Daripada semalam. Dan dalam usaha yang sama juga perbanyak oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana manusia ini adalah manusia yang membuatkan kita pada hari ini berada dalam titik-titik kemuliaan. Manusia ini adalah manusia yang perjuangkan segala usaha untuk menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meniti di bibir dan lidah kita. Kerana itu tuan-tuan, perbanyakkan usaha kita untuk ingat Nabi, dan salah satu jalan jalurnya adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan, kita dibangkitkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Baik, tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan yang masih lagi bersaki-baki, antara benda yang perlu kita ingatkan dan antara benda yang perlu untuk kita desakkan dalam hidup adalah bagaimana untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana garis nipis yang membezakan satu-satu manusia itu berada dalam takluk kebaikan adalah dengan berusaha untuk memenuhkan dan menjalankan segala titah perintah Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ni diciptakan tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah. Dan kerana itu bila sebut kata kita nak jadikan hidup kita sebagai ibadah, dia bukan tumpu hanya pada pembinaan watak peribadatan yang khusus seperti mana solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat dan sebagainya. Antara ibadat yang mudah untuk kita capai dan kita faham itu adalah ibadah bila mana kita boleh ungkapkan kalimahnya lillahi ta'ala. Tetapi dalam waktu yang sama kadang-kadang kita terpinggir, kita dicorotkan pada sudut faham yang tidak serasi dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bila tiba bab makan minum, kita tak menjemput, tak masukkan Allah dalam situasi itu. Sedangkan beza banding orang beriman dengan tidak beriman hanyalah dengan sebaris kalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, orang yang tak beriman juga minum. Bagi mereka minum dapat hilang dahaga. Tetapi kalau kita orang beriman, kita minum dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim, maka kita dapat apa yang disebutkan hilang dahaga, dan kita juga dapat apa yang disebutkan sebagai pahala. Dan ini yang membezakan antara khalqillah dengan ibadallah. Kalau hidup kita sekadar menjadikan setiap apa yang Allah Ta'ala berikan sama macam mana benda yang diberikan kepada orang yang tidak beriman, maka tidak ada beza kita dengan mereka. Bagi orang beriman ketika ditanya, kamu melihat menggunakan apa? Mereka akan kata menggunakan mata. Dan bila kita tanya mata ni digunakan untuk apa? Kalaulah jawapannya cuma memberitahu, melihat, gunakan mata adalah untuk melihat sahaja, maka apa beza kita dengan orang tak beriman? Orang tak beriman pun juga menggunakan mata untuk melihat. Bahkan lebih dahsyat lagi, apa beza kita dengan binatang yang lain? Kambing pun tengok guna mata. Jadi orang beriman, dia menggunakan mata untuk melihat perkara yang Allah redha. Yang ni dia punya ketetapannya. Sebab itu antara perkara yang paling besar dalam kita nak mengemudi perjalanan bahtera kehidupan, yang pertama, bila mana kita nak menjadi orang yang senantiasa berada dalam track yang baik,
Nombor satu, kena ada satu perasaan, kena ada satu faham, kata kita ni adalah orang yang belum layak syurga, kita adalah orang yang berisiko masuk dalam neraka, dan paling utama kita kena ada rasa kita adalah orang yang tidak baik. Bila kita sentiasa rasa dan kita sedar kata kita tak baik, masa itulah kita duduk dalam track yang baik. Tetapi kena ingat, bila mana kita dah mula rasa kita baik, pada waktu itulah kita dah jadi orang yang mula jadi tak baik. Simple. Ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, siapakah manusia baik? Kata Sayyidatina Aisyah, orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya tidak baik. Orang yang mulia adalah orang yang merasa diri dia hina. Dan siapakah orang yang hina? Orang yang hina adalah orang yang sudah mula merasakan diri dia adalah diri yang lebih mulia. Ini bahaya, tuan-tuan. Sebab tu bila mana Allah Ta'ala dah lembutkan kaki kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang kita besarkan adalah Allah, bukan besarkan diri di depan Allah. Bila mana kita angkat takbir, kita mulakan sesi ibadat salat, rasakan betapa banyaknya dosa yang kita pikul bersama. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW memberikan peringatan, orang yang benar salatnya, maka ketika mana dia rukuk akan jatuh melurut segala apa dosa yang ada di belakang dia. Dan ketika mana dia sujud, seluruh dosa dia akan terhambur jatuh, dikarenakan rasa dia itu adalah orang yang pendosa. Setiap daripada orang yang nak mendapatkan nilai khusyuk, kata ulama, berdiri pada dua ketetapan, perlu memiliki dua syarat utama, iaitulah yang pertama al-hudu', yang keduanya tawaddu'. Apa itu al-hudu'? Merasa diri itu berdosa. Apa itu tawaddu'? Merasa orang lain lebih mulia. Tapi kalau selama kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 90 tahun barang mungkin, setiap kali kita beribadah, dalam hati kita yang terdalam masih lagi kita letakkan ada orang yang lebih buruk, ada orang yang lebih hina daripada kita, maka selama itulah kita jauh daripada gelanggang kebaikan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah yang selalu saya kongsikan adalah kisah berkenaan dengan anak kepada Syekh Abu Bakar Al-Idrus, satu ulama daripada Yaman. Satu hari anak dia jumpa dengan Syekh Abu Bakar Al-Idrus, dan Syekh ni anak dia beritahu, wahai bapa aku, sesungguhnya aku dah puas dah mengaji di Yaman. Aku nak keluar daripada Yaman. Dia nak keluar daripada Yaman untuk mengaji. Jadi bapa dia kata, kamu boleh keluar daripada Yaman untuk mengaji, kamu boleh berkelana luar daripada negeri ini, tetapi dengan syarat, kalau kamu nak pergi juga, kamu kena cari dulu orang yang paling hina di Yaman. Dia beritahu dekat anak dia, kalau nak juga untuk sambung belajar ataupun nak keluar belajar di luar daripada Yaman, kamu kena cari orang yang paling hina dalam negara Yaman ni. Maka dia kata, boleh, tak ada masalah. Maka waktu subuh tu dah selesai, maka dia pun pergilah keluar daripada rumah dia, dan dia punya pada waktu tu, zaman tu, tempat yang paling berisiko yang dikatakan sebagai buat banyak benda mangkak ni adalah pasar lah. Dia duk fikir market lah tempat yang paling banyak untuk mudah dapat orang yang paling hina, sebab di situ ada risiko besar. Yaman adalah tempat yang dikenal sebagai kota 1000 wali, kota 1 juta wali. Bila dia pergi dekat satu pasar, maka dia dapati orang sedang berniaga. Sampailah waktunya dia duduk cari seorang-seorang, masuk waktu Zuhur. Bila azan Zuhur dah berkumandang, maka dia terdetik untuk dapatkan waktu itu sebagai satu poin, satu peluang nak cari siapakah orang yang paling hina. Maka ketika mana azan berkumandang, dia dapati semua orang yang ada dekat market meninggalkan pasar-pasar itu, meninggalkan meja jualan, masuk ke dalam masjid. Tetapi dia masih lagi duduk di luar masjid, sebab dia duduk parti. Mana satu MU, Mangkang Ubi, mana duduk tunggu kat luar. Dan dia jumpa satu orang Pak Long ni duduk dekat meja jualan dan tak bergerak pun. Sampailah dengar iqamah. Dan dia duduk di luar lagi, dia duduk tengok kawan tu. Dan bila mana dia tengok kawan tu duduk ada, iqamah pun dah nak habis, dia berlari masuk ke dalam masjid sambil kepalanya dipusingkan untuk melihat adakah lelaki itu masih berada di meja jualan. Dia kata confirm, lelaki itu tak bergerak mana. Dia ini memang mangkak betul. Orang dah nak semayang, dia duduk tunggu dekat meja meniaga. Maka dia masuk solat. Dalam solat pun dia duduk tunggu, sebab dia duduk di saf terakhir. Barang mungkin Pak Long tu tadi mai duduk sebelah dia. Sampai habis solat, bagi salam, Pak Long tu tak mai juga kadang. Maka dia tunggu lagi sampailah masuk waktu asar. Bila sampai waktu asar, situasi yang sama berlaku.
Bila mana dia tengok Pak Long tu ada dekat meja jualan sampai habis sembahyang asar, bila dah keluar sembahyang asar dengan semangat yang berkobar-kobar untuk keluar daripada Yaman pergi mengaji, maka dia kata small the pieces, benda ni settle lah. Aku dah jumpa dah orang paling hina di Yaman. Nak abang kata hina tak hina, 2 kali sembahyang dia tak mai pun. Sedangkan market sebelah masjid dia buat teruk pula, tak mau mai ke masjid. Maka dia pun keluar daripada masjid, dia pergi cari Pak Long tu, dia tarik tangan Pak Long tu, dia kata, Pak Long, jom ikut saya. Nak pergi mana? Dia kata, ikut sudah. Saya nak bawa Pak Long jumpa dengan satu orang. Pak Long tu pun ikut dah. Maka dalam berjalan tu, baru dia terfikir. Dia kata, ya Allah, betapa hinanya aku, ya Allah. Dalam keadaan nak mencari orang yang paling hina itu, aku sanggup mengatakan dia adalah lelaki hina. Sehingga kan ketika mana azan berkumandang, tidaknya aku jawab azan tersebut, tetapi mata aku terpana dan terpaku untuk melihat laki ini, adakah dia akan masuk ke dalam masjid. Bahkan lebih buruk dan lebih hina, ketika mana iqamah sudah pun dikumandangkan, aku tidak ada rasa untuk masuk ke dalam saf membesarkan Allah Azza wa Jalla wa Ala, tetapi aku masih lagi memerhatikan lelaki ini, adakah dia akan masuk ke dalam masjid ataupun tidak, demi untuk memastikan dia adalah lelaki terhina. Bahkan lebih menghinakan, ya Allah, ketika mana aku berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla wa Ala, hati aku, fikir aku masih lagi memikirkan tentang lelaki tersebut sepanjang sesi salat sampailah bagi salam, dan akhirnya barulah dia tersentak. Dia balik, dia bagi tahu dekat pak cik itu tadi, pak cik tolong balik, saya nak kena balik ke rumah. Dan bila dia balik ke rumah, dia jumpa bapak dia dalam keadaan dia menangis, dan dia kata kat bapak dia, wahai bapak aku, sesungguhnya aku dah jumpa orang yang paling hina di Yaman. Bapak dia tanya, siapa paling hina? Maka dia kata, wahai bapak aku, orang yang paling hina di Yaman adalah aku. Lalu bapak dia, Syekh Abu Bakar Al-Idrus, berkata kepada anak dia, wahai anak aku, sesungguhnya sekiranya engkau mengetahui engkau adalah orang yang paling hina di Yaman, maka hari ini berlegarlah, keluarlah engkau daripada bumi Yaman, pergilah ke mana pun selama mana engkau masih lagi ada perasaan seperti itu. Apa yang kita nak sebutkan di sini, tuan-tuan, kehinaan pada orang bukan terletak pada pandang mata kita. Kedudukan kemuliaan orang juga bukan berada pada kedudukan pandang mata kita. Sesungguhnya apa yang ada, sama ada mulia ataupun hina, ia duduk dalam rangkuman pandang jatuhnya Allah Azza wa Jalla wa Ala kepada setiap hamba-Nya. Kerja kita adalah sentiasa melakukan apa yang disebutkan sebagai usaha untuk menjadi baik. Keputusannya belum tentu. Allah Ta'ala tak tengok kita ini boleh sampai ke tempat solat ke tidak, tapi Allah Ta'ala nak tengok usaha kita. Allah Ta'ala tak tengok kita ni mengaji sampai kita berjaya, tak, usaha kita dalam mengaji tu. Allah Ta'ala tak tengok dalam keadaan kita untung dalam berniaga, tapi Allah Ta'ala nak tengok cara kita berniaga tu. Dan sebab itu Allah Ta'ala petakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah satu indikator nak memberikan khabar kepada kita betapa yang Allah Ta'ala pandang, yang Allah Ta'ala tengok adalah jerih payah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pahala bagi orang meninggalkan maksiat, kata ulama, lebih banyak pahala dalam keadaan kita sabar melakukan taat. Kerana grab magnet melakukan kemaksiatan ini terlalu kuat, tuan-tuan. Nak tinggal satu-satu maksiat ni payah. Nak tinggal satu-satu benda yang menggigit kaki kita daripada dilangkahkan ke rumah Allah, cukup payah. Sebab tu dalam usaha yang lain, bila mana kita dah tahu dah kerja buat kita adalah untuk menjadikan semua benda alam hidup kita ni sebagai aktiviti hanya dilakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kena ada suplemen. Suplemen yang pertama adalah tidak lain tidak bukan salat. Jadilah apa pun, melakukan dosa apa pun, makan rasuah 4 juta, 5 juta sekalipun, minum arak bergelen-gelen sehari pun, berzina 400 orang sekalipun, duduk dalam keadaan mengherdik ibu bapa macam mana sekalipun, jangan pernah tinggal salat. Dalam usaha kita buat apa benda pun dalam dunia, dosa tingkat tinggi mana pun, jangan pernah tinggal salat. Sebab salat ni sahajalah yang akan membetulkan, melurus laraskan perjalanan hidup kita. Kalau tidak betul salat, hidup tak akan pernah betul. Kalau kata kita tak pernah usaha nak betulkan solat kita, bermaksud kita juga tak pernah usaha nak betulkan hidup kita. Jangan pernah beri ruang untuk tidak ada dalam diri kita jadi orang mendirikan solat. Zikir kematian perlu untuk kita ingat selalu. Kata ulama, di akhir zaman ini 2 benda ni kena buat. Yang pertama, solat jangan tinggal. Yang kedua, kena banyak zikir mati. Apa itu zikir mati? Ketika mana rasa hati ni tumpah jatuh untuk cepat melakukan kemaksiatan, ingatkan
pada diri kita, kalau aku buat benda ni dan kemudian aku mati, adakah aku mati dalam bentuk kemuliaan ataupun aku mati dalam bentuk kehinaan? Nak mengumpat orang, fikir balik, tengah-tengah mengumpat, takut-takut mati. Kalau aku mengumpat juga dan aku mati, adakah aku mati dalam kemuliaan dipandang Allah Azza wa Jalla wa Ala? Aku nak masuk ke tempat maksiat, kalau aku pi juga, tiba-tiba aku meninggal dunia, adakah aku akan mati dalam keadaan kemuliaan atau kehinaan? Kita boleh pilih. Masalahnya kita tak mau letakkan pilihan duduk dalam ketakwaan, tetapi kita pilih pilihan duduk dalam fujur. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu bila sebut kata salat, zikir mati, pada hari ini kita kena perbanyakkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada setiap segala musibah, malapetaka yang Allah Ta'ala timpakan, ujian, cubaan, fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang Allah Ta'ala tunjukkan dengan zahir, yang Allah Ta'ala lindungkan dengan penampakan, maka setiap daripada itu kita minta bantuan, burhan, bimbingan daripada Allah Azza wa Jalla wa Ala dalam melakukan pilihan. Cuma pilihan yang paling terbaik adalah dengan kita melakukan tetap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Yang kedua, suplemen yang terakhir ini, tengok Ustaz video pun sejuk satu macam kan. Masjid Simpang 3 jaga, dia memang sejuk Ustaz. Saya pun lupa begini nak pakai jaket 4 lapis. Baru teringat, dah duduk tadi baru teringat kan. Bila sebut yang kedua, suplemen yang kedua, saya ambil perkataan Imam As-Sayuti. Setiap hari orang yang beriman, indikator bacaan Al-Quran dia adalah satu hari satu juzuk. Paling kurang, paling cemer, paling teruk, paling mangkak pun satu hari satu juzuk. Satu juzuk banyak mana? Tak banyak mana bang. 20 muka. Muka biru ada tak? Kan? 20 muka. 20 muka bersamaan dengan 10 helai. Bila kita boleh baca dan konsisten satu hari satu juzuk, cukup 30 hari satu kali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap hari boleh khatam sekali. Masuk bulan Ramadan sehari 2 kali. 10 hari terakhir bulan Ramadan 3 kali sekali khatam. Kita novel Abang Bomba tu boleh baca 2 minggu habis dah. Quran yang ada 6,236 ayat kita tak puluh pun nak baca, sama macam mana keadaan kita nak duduk dalam keadaan baca novel tu. Pasal apa? Sebab kita tak baca daripada hati, kita baca daripada mata, kita baca daripada lidah. Yang tu jadi masalah. Sebab tu ada orang duk tanya macam mana ulama dulu boleh khatam sehari sampai 2-3 kali. Sebab mereka membaca demi kerana Allah yang menjadi Tuhan kepada masa. Jadi masa itu diperintahkan oleh Allah untuk menurut mereka, bukan mereka menurut masa. Kita hari ini nak baca Quran kena tunggu masa kosong, tetapi kita tak usaha kosongkan masa untuk baca Quran. Yang ni masalah nak. Kita tak usah untuk cari peluang, buka ruang untuk pastikan satu hari dalam masa 10 minit, dalam masa 5 minit aku tetap juga akan baca Quran. Sebab itu bila sebut kata Imam Sayuti, orang yang beriman dia kena baca satu hari satu juzuk. Baru mungkin satu juzuk banyak, tak dan. Kita admin grup WhatsApp, tak dan nak pergi baca ni. Bacalah setengah juzuk. Setengah juzuk berapa helai? 5 helai, 10 halaman. Tak boleh 5 helai 10 halaman. Bacalah oleh kamu satu helai. Depan belakang. Tak boleh depan belakang, bacalah barang mungkin dalam 3 ayat. Sebab Al-Quran diturunkan, surah yang paling pendek ada 3 ayat. Dalam banyak surah yang 3 ayat, surah yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Baca inna a'tayna kal kautsar. Apa masalah? Baca, ingat yang tu ya, baca yang tu. Apa masalah? Kita pulun baca. Tapi kalau inna a'tayna pun tak orang nak baca juga, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal apa? Yang ni mau korek 7 kaki, motok dalam buah. Pasal hati dia dah mati. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, perbanyakkan istirjak menghidupkan hati yang mati. Kerana kita nak minta, ya Allah gunakan hati yang baru, hati yang lebih ampuh, hati yang lebih teguh, hati yang lebih kukuh untuk menerima keadaan betapa aku adalah hamba. Aku bukanlah makhluk semata-mata. Kalau hidup sekadar makan, kera di hutan juga makan. Kalau hidup sekadar bekerja 12 jam, pagi, pi pagi, balik pagi, pi malam, balik malam, babi di hutan juga bekerja. Jadi apa beza kita dengan makhluk yang lain? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan usaha kita nak menghidupkan hati yang baru, iaitulah kata Imam Al-Ghazali, perbanyakkan istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir tuan-tuan, usahalah kita untuk masuk dalam bi'ah salihah. Seperti mana pagi ni kita dapat lihat radio subuh yang kental pasti sampai luncur. Kelompok ni yang setakat saya maklum hari ni tuan-tuan, ini adalah program yang ke-41 Ustaz. 40 Ustaz, 40. Hari ni 40. Yang ke-40.
yang dilakukan sepanjang beberapa tahun belakangan, dan gerakan ini merebak dan juga meredam dalam masyarakat sehingga sampai ke satu tahap kita tak boleh nak tolak dah betapa wujudnya pembangunan dan juga penyatuan hati masyarakat Islam iman walaupun pada kelam waktu subuh yang tak ada siapa tahu. Setiap orang yang bergerak daripada Jawi, daripada Sungai Petani, setiap pusingan golek tayar mereka, Allah Ta'ala kurniakan darajat, Allah Ta'ala berikan pahala, Allah Ta'ala hapuskan dosa, semata-mata nak sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi untuk mengangkat syiar, demi untuk mendaulahkan kedudukan kita, mengagungkan kebaikan, perintah salat yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala jadikan sebagai kita orang Islam yang beriman kena dirikan. Sebab itu saya rasa begitu tersentuh bila mana pagi ni tengok keadaan Masjid Al-Muhsi begitu ramai, begitu dahsyat. Moga-moga ini adalah hari pertama dan disambung esok pagi pula Ustaz. Apa kata? Besok. Esok pagi. Esok pagi lah. Esok pagi ingat lepas rongkah habis kipas-kipas mau buat jam tuah dah. Hak ni pun suku nyawa dah kata nak bagi pun. Sebab tu kalau boleh jadikan ini sebagai satu bukti betapa tak ada masalah pun untuk kita bersatu dalam suasana cinta seperti ini. Di sini bermula segala cinta, di sini mula segala cerita. Di sini adalah penghapus segala derita. Kalau di sini kita masih lagi bertelagah, kalau di sini kita masih lagi bertembung pendapat, kalau di sini masih lagi diangkat api kemarahan sesama masyarakat umat, maka jangan pernah bicara berkenaan aman, tenteram, damai, merdeka kerana kita jauh daripada kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, akhir kalam, moga-moga apa yang dikongsikan memberikan kebaikan. Kalau ada sepotong ayat sebaris kalam boleh dijadikan santunan patuhan, moga-moga Allah Ta'ala jualah memberikan kebaikan pada tuan-tuan. Dan dia satu napah kan? Senapah. Jadi lebuh dua napah tak balik Ustaz. 10 ya. Dua napah biru lah muka. Lepas kata bila nak sebut panggil nama tapai pun satu macam khosyok kan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara ni, saya tutup dengan pantun. Ambil hikmah apa yang saya kongsikan. Reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Limau manis masak di tangkai, jatuh sebiji menimpa kayu. Pantun dah habis, jangan buat pasai, saya mohon berundur dulu. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khairan pada Al-Fadil Ustaz Afifuddin di atas perkongsian yang sangat menarik, yang saya tertarik hati saya, iaitulah berasa hina dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni dah diberikan satu pangkat darjat yang tinggi. Dia bukan kata pangkat besar. Pengurusi masjid pun cukup Ustaz. Jawatan kuasa masjid pun cukup. Surau kah apakah, padahal benda tu adalah satu amanah. Dan sama juga dengan kita, Allah bagi pada kita satu motor kah, kereta kah, apa pun yang kita ada pada hari ini. Kadang-kadang kita rasa bangga dengan benda tu. Lama mana nak rasa bangga? Kan? Lama mana nak rasa bangga? Alhamdulillah, hari ini program yang ke-40, Rider Subuh. Kita target sampai hujung tahun ni kita boleh pergi 50 kali Ustaz. Kan? Bermula daripada bulan 1, bermula daripada Masjid Abdullah Fahim. Lepas tu kena tukar. Lepas tak mau dah. Duk sat ya. Duk sat ya, lepas kita kena tukar buang. Jadi kita round masjid. Kita round masjid, ada 40 masjid kali ni. Dan insya-Allah kita akan habiskan tahun ni lebih kurang kita target 50 masjid. Tahun depan kita tambah lagi 50. Tahun lagi sekali 50. Tak berhenti tuan-tuan. Kami tak berhenti, kami tak relax. Yang kental pasti sampai. Tak kira dekat mana pun, hujan ke, ribut ke, main naik kereta ke, motor ke, simpan kereta, simpan motor. Dia main naik kereta ke ni tapai. Macam mana pun kita mesti kena main. Jadi untuk makluman kepada semua, di luar sana kita ada jual baju. Baju yang tuan-tuan duk tengok pakai ada hayya 'alal falah, ada manjada wajada tu. Kita jual dengan harga RM35. Kita buat dengan harga RM25, kami ambil untung RM10. RM10 tu kami patah balik ke masjid, kami patah balik untuk program-program macam ni lah. Kita patah balik beli makan, beli apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Sebab ada juga Ustaz mai tohmahan dekat kami Ustaz. Ada yang WhatsApp, rider subuh ni duk perhabis duit masjid. Saya nak clearkan benda ni Ustaz. Kami tak habiskan duit masjid. Kami nak bantu untuk imarahkan masjid. Bukan memang orang kata Ustaz, mai hari ni je penuh, besok tak ada dah. Tak. Kami hanya sebagai suntikan semangat kepada tuan-tuan. Kalau lepas ni kita nak gerakkan anak-anak karya ni. Anak-anak karya, kalau kamu tak menghidupkan masjid, siapa lagi nak menghidupkan masjid? Sebab masjid ni adalah masjid kita semua.
Dekat mana pun kita pergi masjid, mesti kita kena cari. Jadi kita teruskan imarahkan masjid. Tak boleh hari ni kita semayang di sini, besok semayanglah dekat mana pun. Yang penting jemaah. Ustaz minta maaf Ustaz. Saya dah lama tak tengok Ustaz. Ustaz pergi mana? Menghilang ke mana? Belum ni duk nampak ke antara fighter kita ni Ustaz, tuan-tuan. Antara fighter kita, antara kalam-kalam yang dia sampaikan kepada kita sangat menusuk di kalbu. Jadi saya pun duk tengok Ustaz makin hari makin pergi mana Ustaz? Ustaz sihat ke? Sihat alhamdulillah. Jadi saya pun tak mau tanya banyak Ustaz. Saya teruskan kepada Ustaz untuk berkongsi dengan kami pada pagi ini. Apa pun perkongsian insya-Allah kami terima dan kami bersedia untuk mendengar. Dengan segala hormatnya persilakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita insya-Allah. Sahibul fadilah Ustaz Malik, kanda saya Ustaz Afifi Don. Saya tak mampu nak berbahasa puitis macam Ustaz Afifi. Kan? Pasal dia Melayu, saya mamak. Jadi saya mamak ni dia direct to the point lah, kan? Macam kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya agak kurang sikit penampilan sekarang ni pasal saya tak apa sihat lah, kan? Dan pagi ni tuan-tuan, saya dapat sudah saya operation tulang belakang, slip disc, dan pagi ni sakit balik, dah seminggu ni dah sakit balik, dan pagi ni saya tanggung sakit agak teruk jugalah sakit dia, makan ubat tahan sakit. Dan saya pilih untuk mai kat tuan-tuan pagi ni bukan pasal nak mai ceramah, tapi pasal nak mai tumpang berkat. Sebab tuan-tuan buat program ni satu program yang sangat baik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok di Sepanyol dulu satu masjid yang tersergam indah, tapi lepas tu ubah jadi gereja. Tak mustahil di tempat kita hari ni masjid, tapi lagi 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang, tukar jadi tenis court. Tak mustahil. Tak mustahil satu tanah masjid akan tukar jadi shopping complex. Tak mustahil satu tanah masjid satu hari yang mana hidup dengan kuliah maghrib, yang mana hidup dengan kuliah subuh, yang mana hidup dengan kuliah-kuliah dengan majlis ilmu, yang orang mengaji tentang akidah, yang orang mengaji tentang fiqh, yang orang mengaji untuk kenal agama. Tak mustahil nanti satu hari tak ada orang nak main masjid tu. Sebab itulah tuan-tuan kita kena buat benda ni. Dan sebab tu saya nak tekan kat tuan-tuan pagi ni, kita kena buat benda ni, kita kena buat program subuh seramai Jumaat ni supaya dia jadi satu amal jariah. Saya tanya kat tuan-tuan, kita spotting lah pagi ni. Ustaz Afifi sebut tadi, kami lebih kerap makan nasi kandar berbanding forum, betul ya? Apa? Ustaz Afifi tanya Ustaz Afifi kata kita semayang. Suplemen yang pertama semayang kena jaga, yang kedua baca Quran. Tapi tuan-tuan kita spotting, kita fardu jaga insya-Allah, tapi kalau tanya semayang sunat, kita banyak tak semayang sunat? Tuan-tuan, kita boleh jadi tak macam Imam Ahmad bin Hanbal, satu malam semayang sunat dia 500 rakaat. Boleh ke tak boleh? Proses pertukaran. Ada tak orang semayang sunat 500 rakaat tadi? Ni saya duk tanya kat hangpa ni. Jawablah sepatah. Ada ke tak? Tak ada kan? Tuan-tuan, kita boleh jadi tak macam orang dulu-dulu, macam Imam Syafi'i, satu hari khatam Quran 2 kali? Boleh? Tak boleh. Kita tak boleh buat. Jadi hakikat realitinya ibadat kita ni tuan-tuan betul-betul memang low class, betul tak? Kalau semayang pun kelang-kelang kabut memang semayang. Kalau semayang sunat tuan-tuan, Nabi hukum nak tengok tahap keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala, semayang sunat Nabi macam mana?
Semayang sunat Nabi, sahabat ikut tak boleh tuan-tuan, tumbang sahabat. Pasal apa? Bacaan surah Nabi punya panjang. Kita terbalik, kalau kita jadi imam kita baca panjang, kalau semayang seorang-seorang istiqamah daripada tahun 2020 sampai 24, bukan tak, daripada tahun 1960 sampai 2024, 2 rakaat itu istiqamah inna a'tayna kulhu. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Pernah tak tuan-tuan semayang sunat 2 rakaat, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mulk? Pernah? Tak pernah kan? Dia tak main dah lepas ni Ustaz. Lebuh tu dia tak main dah. Kan? Bukan kata hampa dengan saya sekali. Kan? Tak mengaku lah. Kan? Realiti. Kan? Realiti tuan-tuan. Inna a'tayna kulhu. Yang tu 2 yang duk istiqamah pada dulu. Nak pi alam tarokai pun bila-bila sekali lah. Betul tak betul? Kan? Yang itulah realiti kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita kena join benda ni. Yang ni dia panggil amal jariah. Amal jariah, saya tak pernah kenal tapai, baru semalam kenal. Baru semalam kita bersembang kan. Kebetulan ada program sama semalam. Tengok muka kan nak serupa Ustaz. Tu mamak kat tu Ustaz. Kan, baru semalam kami duduk bersembang. Baru semalam saya tahu rupanya dia dah buat sampai 40 masjid. Dia terlibat sekali. Dan walaupun dia main Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Walaupun dia keluar daripada program Maharaja Lawak, tak kisahlah dengan lawak, dengan apa sebagainya. Tapi dia buat satu kerja, terlibat dalam satu kerja amal jariah. Tuan-tuan tahu tak, pagi ni kita berhimpun di sini. Saya main tumpang berkat tuan-tuan, duduk tumpang di sini. Padahal saya ada kuliah subuh tempat lain. Saya minta tangguh Ustaz kat depan, saya bulan depan main macam biasa. Saya tangguh Ustaz. Pasal hanya nak main tumpang lah, bukan nak main ceramah, nak main tumpang. Pasal apa? Sebab pagi ni kita buat majlis ni tuan-tuan. Nanti saat wali'azubillah balik nanti saat minta jauh lah, minta simpang. Naik motor, accident tengah jalan. Mati. Tuan-tuan, mati ni semua orang mati. Dan saya ikhlas dengan kematian. Sama ada tuan-tuan mati dulu, saya kemudian, ataupun saya kemudian tuan-tuan yang dulu. Faham? Faham tak faham sudah? Saya tak ulang lah. Kan? Dia ulang kali kedua dia tak balik Ustaz, dia duduk masjid sampai petang. Kan? Hampa faham tak faham? Tak faham lah. Kan? Tak faham sudah, saya tak mau ulang lah. Tuan-tuan, otak slow hamba. Okey tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Katalah kita mati nanti saat. Minta jauh lah kalau boleh Allah bagi panjang umur. Tuan-tuan mati tuan-tuan. Esok lusa Ustaz Malik kata nak teruskan lagi sampai hujung tahun ni 50. Tahun depan mungkin 50 ataupun tambah lagi. Tuan-tuan tahu tak, dia akan jadi pahala amalan jariah. Esok lusa kita mati, lagi 5 tahun kita mati, lagi 10 tahun kita mati tuan-tuan. Kita duduk dalam kubur. Katalah lagi 30 tahun saya dah tak ada dah. Katalah lagi 40 tahun saya dah mati dah tuan-tuan. Saya mati, saya duduk dalam kubur. Lepas 40 tahun, mai zaman anak-anak kita, mai zaman cucu-cucu kita pula, dia pula buat majlis subuh seramai Jumaat. Dan pagi itu dia pegang tangan cucu dia pula. Dia habaq dekat cucu dia, hang tahu tak, 40 tahun yang sudah di masjid yang sama ni lah dulu pernah buat subuh seramai Jumaat. Hang tahu tak, masa tu ada satu mamak mana akan main ceramah. Ada Tapai, ada Ustaz Malik, ada Ustaz Don. Don ni kalau dalam bahasa Spanish, ketua mafia. Betul? Kan? Tuan-tuan untung pagi ni. Kan? Ketua mafia turun. Tahu tak? Kalau dalam bahasa Spanish lah. Kan? Tuan-tuan, pagi tu mereka buat forum. Pagi tu mereka buat ceramah. Cucu tu tanya, Tok, mana pergi mereka tu semua? Taklah 40 tahun punya cerita, mereka pun mati dah. Masa tu saya duduk dalam kubur. Tapai pun dah duduk dalam kubur lah. Betul? Takkan nak mati awal? Patut tak mau. Ya? Waktu tu tak ada lah kita tuan-tuan. Tak ada lah. Tapi cucu tu tanya dekat tok dia dan mereka masih teruskan subuh seramai Jumaat tu. Walaupun mungkin tak tiap-tiap hari. Walaupun mungkin bukan buat selalu. Buat bila-bila sekali. Kalau mereka teruskan. Yang dapat pahala siapa dia? Siapa dapat pahala tuan-tuan? Siapa tuan-tuan? Saya duk tanya kat hangpa ni. Siapa dapat pahala? Kita dapat tak pahala tu? Tuan-tuan, kita dapat tak pahala tu? Tuan-tuan, lagi sekali saya tanya, kita dapat ke tak dapat pahala tu?
Dapat pahala tu. Sebab apa? Sebab kitalah pencetus, kitalah pelopor untuk menunjukkan sesuatu kebaikan, dan kebaikan tu diteruskan. Kata Nabi, siapa yang tunjuk satu kebaikan dan kebaikan tu dibuat oleh orang lain, orang tu dapat pahala, kita yang tunjuk pun dapat pahala. Maka yang ni satu amal jariah. Yang ni satu benda yang sangat besar. Sebab tu saya nak bersama dengan tuan-tuan. Sebab tu saya nak tuan-tuan kalau dengar ada majlis ataupun program subuh seramai Jumaat, mai join. Sebab yang tu yang kita mampu buat. Kita tak mampu nak semayang sunat ratus-ratus rakaat. Ibadah sunat kena buat. Ibadah fardu kena jaga. Ibadah sunat kena buat. Nabi kata siapa-siapa nak kasih sayang yang lebih daripada Allah Ta'ala, maka dia kena jaga semayang fardu dan dia kena tambah dengan semayang sunat. Betul, kita kena buat. Tapi kita tak mampu buat macam mana golongan salafus soleh buat. Mereka ibadat mereka luar biasa. Maka kita kena tumpang-tumpang dalam melakukan amal kebaikan. Sebab tu tadi Ustaz Malik zikir, kita sambut di belakang dengan suara yang kuat. Tu dia panggil tumpang semangat. Patut-patutnya Qiyamul Lail ni tak payah buat jemaah. Kan? Qiyamul Lail ni patutnya buat semayang seorang-seorang. Nabi kata bangunlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Tapi pasal apa tuan-tuan buat Qiyamul Lail berjemaah? Sebab nak Arab kita seorang bila tu nak Qiyamul Lail. Tu tak betul. Kan? Kalau nak Arab kita tuan-tuan, kira selalu tak ada Qiyamul Lail, kira terkejut subuh, terkejut subuh. Lagi teruk kalau terkejut lepas subuh. Tu tak betul. Jadi bila kita buat Qiyamul Lail ni, keluar poster, pagi tu esok ada Qiyamul Lail dipimpin pula oleh ustaz, suara sedap, mai tumpang ramai-ramai. Member lah kata, jom esok pagi tapi Qiyamul Lail sekali kot. Jom ah. Tak apa, jom habis. Dengan sejuk aircon. Jadi bila mai ramai-ramai ni dia tumpang semangat. Bila tumpang semangat, kita pun buatlah amal kebaikan tu. Kan? Maka di situlah akan menjadi punca ataupun menjadi penyebab yang kita akan terus istiqamah untuk melakukan amal baik. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pagi ni mai pertama sekali kita perbetulkan niat kita. Aku mai pagi ni sebab aku nak jadi orang antara yang menunjukkan amal kebaikan. Kan? Antara yang menunjukkan amal kebaikan, supaya amal kebaikan ni kalau diteruskan nanti akan menjadi amal jariah kita. Kalau saat lagi tuan-tuan balik, tuan-tuan dapat cabutan bertuah, tu bonus. Tapi yang pertama kita nak, aku nak dapat amal jariah, aku nak dapat pahala di sisi Allah, supaya lepas ni kalau jauh yang aku tak pi, pahala tu tetap dapat kat aku, sebab aku antara orang yang mempelopori amal kebaikan. Kan? Yang tu kita nak dapat pahala yang berterusan. Sa'i tuan-tuan balik ada makan. Ada. Tuan-tuan balik sa'i dapat cabutan bertuah. Yang tu semua bonus yang masjid bagi kat kita. Nombor satu, nak dapat pahala. Tuan-tuan, agama Islam ni perlu kita pertahankan. Kalaulah agama Islam ni takat kita seorang-seorang buat baik dan orang lain tak perlu buat baik, biar pihak kat orang, aku tak mau ambil tahu pasal hal orang, aku nak jaga diri aku saja, maka agama Islam takkan berkembang. Sebab tu Allah Ta'ala perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu dulu, pelihara diri kamu dulu, wa ahlikum nara, dan jaga pula ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada siapa kita yang ada sini sanggup nak masuk dalam neraka Allah. Tak sanggup. Tanya Ustaz Afifi, pi umrah bulan 8, bulan 9, tengah panas terik. Tuan sudah bulan 9 saya ada di Mekah. Waktu tu tuan-tuan, pagi time ni, pukul berapa lah? Pukul berapa? 7.30 pagi. Pukul 8 suku di Mekah masa tu, saya berdiri depan Masjid Quba di Madinah. Saya berdiri depan Masjid Quba, masa tu darjah Celsius dia 38 darjah Celsius. Pukul apa? 8 suku pagi. Saya duk terfikir, macam ni biar panas pun tak boleh tahan. Saya pula sepupu dengan Puteri Lilin. Betul. Tak boleh terlampau panas sangat, kena sejuk-sejuk. Kan? Jenis suka sejuk-sejuk sikit. Tuan-tuan, 8 suku saya duduk tengok jemaah nak keluar. Kita dah habis sembahyang sunat apa semua, duk kumpul jemaah apa semua. Punya panas gila, tak boleh tahan. Zuhur tuan-tuan, saya lari pada hotel, lompat masuk masjid.
Habis masjid, lari cepat-cepat masuk bilik, duduk dalam aircon. Nak ronda malam lagi bangun. Tu pun panas malam. Tak boleh tahan. Waktu tu saya terfikir, mana mungkin ada manusia yang tergamak cakap, tak apa, kita masuk neraka pun tak apa, sat je, kena bakang. Kok mana pun nanti masuk syurga. Kepala hutang. Boleh cakap lagu tu. Ada orang boleh cakap lagu tu. Ada orang tak apa, kita masuk pergi neraka. Saya pernah pergi ceramah lah, satu majlis tu saya pernah pergi ceramah. Mereka ni saya tak kenal mereka, tapi semua orang tua-tua, semua lelaki ya. Dekat 40-50 orang mereka buat reunion sekolah. Yang mana mereka ni semua orang yang high class lah, kerja besar, orang kaya-kaya ni. Mereka buat majlis tu, mereka tak buat di dewan ke apa, mereka buat di hotel. Saya pergi ceramah mereka. Mereka kata, Ustaz, memang kami mengakulah dulu kalau kami buat reunion, karaoke lah, seronok-seronok lah, tapi bisa kami pun dah tua lah, so kita buat ceramah. Saya dah bagus lah, apa berubah. Jadi dia buat ceramah, dia panggil saya ceramah 1.5 jam. Cuma saya daripada duduk ceramah-ceramah, lepas tu saya tanya soalan, siapa nak masuk syurga angkat tangan? Semua orang angkat, seorang tak angkat. Saya pun tengok, awak jenis pasipah jenis tak angkat tangan. Saya tanya dia, pasipah pakcik tak angkat tangan? Dia kata, bukan apa Ustaz, saya teringin nak masuk neraka. Dia kata lagu tu. Saya kata, awak pasipah yang pakcik teringin nak masuk neraka, pasipah? Dia kata, bukan saya suka sangat nak masuk neraka Ustaz, tapi saya paling, artis yang paling saya minat Marilyn Monroe. Apa kenal Marilyn Monroe? Kenal kan? Dia nak buat baik sangat. Kenal kan Marilyn Monroe tu? Dia kata, saya minat ke artis Marilyn Monroe tu. Jadi saya pun tak pernah jumpa dia. Dan dia confirm takkan masuk syurga, dia tiba masuk neraka. Saya ingat nak pergi tengok dia saat dulu dalam neraka. Saya ingat nak pergi tengok dia saat dulu dalam neraka. Lepas tu saya ni masuk syurga balik. Ikut sekarang lah, mampu pergi kan. Tak, lagu tu memang kepala otak pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Ingat, benda ni boleh buat main-main lah. Tuan-tuan tahu tak, kita takkan sanggup nak duduk walaupun satu saat dalam neraka Allah, takkan sanggup. Sebab tu kita kena usaha jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka Allah. Sebab tu tuan-tuan kena cari ruang dan peluang untuk buat amal baik, untuk semayang, jaga semayang, untuk baca Quran, dan kita kena ajak orang lain juga untuk buat amal kebaikan, terutamanya orang yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Tuan-tuan, saya nak pesan pagi ni kat tuan-tuan, saya pun tak mau ceramah panjang-panjang. Kan? Saya duduk tahan sakit ni. Kan? Tuan-tuan, saya tak mau sebut panjang-panjang, cuma saya nak sebut, tuan-tuan balik sekali lagi, tuan-tuan carilah ruang dan peluang untuk terus buat amal jariah. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada cucu kecil-kecil baru 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 8 tahun. Tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan jadikan tuan-tuan adalah orang yang pertama mengajar surah Fatihah kepada anak dan cucu tuan-tuan. Apa lagi surah pendek-pendek? Inna a'tayna, alam tarakai, kuliah, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tabbat yada, idza ja. Semua surah pendek-pendek tu tuan-tuan ajak dekat cucu tuan-tuan. Tuan-tuan orang pertama. Ni, hangpa mai duduk siap depan tu, mai tok nak ajak kat hangpa. Nah, ulang bismillah sampai 10 kali. Ulang alhamdulillahirabbil alamin sampai 10 kali, sampai hampa melekat dalam kepala otak. Tuan-tuan cuba bayangkan, cucu tuan-tuan lagi 80 tahun nak hidup. Setiap hari dia akan baca surah Fatihah tu 17 kali. Betul tak betul? Berapa banyak pahala tuan-tuan dapat? Jangan bagi ustaz-ustazah mengajar benda tu. Ustaz-ustazah mengajar benda besar-besar. Kita mengajar benda kecil-kecil tu. Supaya apa? Supaya apabila mereka istiqamah melakukan amal kebaikan tu, semua pahala tu akan sampai dekat diri kita. Semua pahala tu akan sampai kat kita walaupun kita dah masuk dalam kubur, walaupun kita dah pindah daripada alam dunia ke alam barzah, pahala akan kekal berterusan kepada diri kita. Sebab tu tuan-tuan cari peluang. Cari peluang untuk kita buat amal jariah, supaya pahala akan terus mengikuti kita sehingga kita masuk ke alam barzah. Ni tuan-tuan kena cari. Saya pergi jumpa budak-budak sekolah, saya ceramah kat mereka, 1000 orang. Hangpa baca Quran tak? Yang baca 2 orang. 1000 orang pelajar, yang baca 2 orang. Saya tahu bagus, hangpa lagi 998 ni hangpa tak baca ke? Hangpa dah khatam semua dah ke? Ingat mereka khatam lah, kita sangka baik. Rupanya khatam apa? Tak pernah baca. Tuan-tuan tengok di KL, mereka buat social experiment.
keluar daripada pavilion, 2 orang laki bini, umur 42. Dia tu pergi tanya abang, kalau abang boleh jawab betul, saya bayar 100. Dia kata nak tanya soalan apa? Muhammad bin apa? Dia jam, tak boleh jawab. Muhammad bin Abdullah, tak boleh jawab. Dia kali tengok muka bini dia, depa blur lah muka tu kan. Dia kali tengok bini dia jawab. Buat macam tu. Muhammad bin Abdullah, tak boleh jawab. Kalau orang tanya Lionel, dia ni jawab Messi. Cristiano Ronaldo. Muhammad, senyap. Tak boleh jawab. Saya ceramah kat sekolah-sekolah, saya tanya budak-budak, bapa Nabi Muhammad nama apa? Tak tahu. Mak Nabi Muhammad. Dia garu kepala, mak Nabi Muhammad. Depa kena tanya Tapai bin apa baru dia ingat. Tapai bin ayat nira. Kan? Tuan-tuan. Tak tahu. Dalam ramai-ramai budak yang saya tanya, hanya seorang budak saya, umur dia 7 tahun. Saya tanya dia, adik, bapa Nabi Muhammad nama apa? Dia berdiri, dia tanya balik kat saya. Ustaz nak tahu nama bapa Nabi Muhammad ke? Saya tanya. Betul ke Ustaz nak tahu? Ya. Okey, saya jawab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Tuan-tuan ulang lagi sekali tengok. Kan? Dia seorang boleh jawab lagu tu, tuan-tuan. Bila dia jawab lagu tu, saya jadi malu. Jadi ni tahu aku ustaz, tak tahu saya pun pergi apa. Baru saya pergi apa lepas tu. Tak saya pun nak ulang lagi dalam kereta. Tu yang boleh kejut kat hamba. Dia seorang boleh buat benda lagu tu. Pasal apa? Sebab memang otak budak fantastik. Otak budak memang bagus, tuan-tuan. Ni umur-umur mereka ni semua, otak mereka dahsyat. Digunakan untuk apa? Untuk tanam tentang Islam. Digunakan untuk menanam keilmuan Islam. Tuan-tuan, kita kena guna zuriat keturunan kita supaya mereka sangat dekat dengan Islam. Supaya lagi 30 tahun, 40 tahun akan datang, mereka lah yang akan jadi wakil-wakil untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan zuriat keturunan kita tu akan terpelihara. Biarlah anak kita tak pandai bahasa Inggeris, tak apa. Sekurang-kurangnya dia kenal dengan Al-Quran. Lagi bagus kalau anak kita pandai bahasa Inggeris, dalam masa yang sama dia kenal bahasa Al-Quran dan dia faham tentang bahasa Al-Quran. Lagi bagus kalau anak kita berotakkan otak Jerman, tetapi hati dia tetap berkiblatkan Kaabah. Bahkan yang itulah lebih baik. Mudah-mudahan semua kita diganjarkan pahala oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amalan ni akan diteruskan hingga bila-bila, supaya pahala tu akan terus berkembang biak. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak sejuk Ustaz, nak terkencing. Jadi tuan-tuan, terima kasih semua yang mana yang mendengar, yang mana yang dapat daripada program kita pada pagi ini. Moga-moga kita terus menyuntik semangat kita untuk kita teruskan perjuangan kita dengan tujuan untuk kita nak buang sifat-sifat dendam, dengki, iri hati, sombong yang terpahat dalam hati kita. Dengan menghadiri program-program yang macam inilah dapat kita mengikis dan membuang segala perkara-perkara yang dikatakan sebagai sifat mazmumah. Jadi saya tak mau panjangkan kalam. Saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada jawatan kuasa masjid yang mengadakan program sedemikian rupa. InsyaAllah mereka sanggup menggunakan sumbangan daripada tuan-tuan anak-anak karya untuk mengadakan program-program sebegini rupa. Jadi anak-anak karya, saya nasihatkan teruskan menyumbang. InsyaAllah bila tuan-tuan menyumbang, duit tuan-tuan itu akan dikembalikan kepada tuan-tuan dan pengimarahan masjid, insyaAllah. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada ahli panel kita, Fadil Tuan Guru Ustaz Hafifidon dan Ustaz Firdaus Syahul. Kita doakan kesihatan kepada Ustaz insya-Allah untuk teruskan perjuangan menyampaikan dakwah ini, untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyedarkan umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada rider subuh yang hadir pada hari ini jauh dekat, insya-Allah kita akan program seterusnya pada 2 bulan 11 di Surau Al-Husna Bertam Perdana.
Dan pada tarikh 10 hari bulan 11 di Masjid Timah, kita bercadang sebelum ni akan bersama-sama dengan saudara Saiful Apek. Kalau direzekikan, kita akan bersama dengan saudara Saiful Apek. Tapi kalau tak ada rezeki, pilihan kedua bersama dengan Syuk Raja Lawak. Jadi kita bawa main. First kita minta Abang Zul Handy Black, tapi ada program, jadi kita tukar insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang di Bertam tu 2 bulan 11 kita bersama dengan Datuk Mufti Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan dijemput untuk hadir ke program subuh seramai Jumaat, anjuran rider subuh, yang mana kita akan terus luncur ke setiap masjid di mana saja pun kita akan hadir untuk mengimarahkan masjid insya-Allah. Betulkan niat, lapangkan dada, carilah di mana pun redha Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama juga kita dengan media rider subuh ada di hadapan kita. Terima kasih diucapkan, dan tak lupa kepada tim Love Masjid bersama-sama dengan kita. Tim Love Masjid ni Ustaz, untuk pengetahuan kepada semua, mereka sedang kutip nama siapa-siapa yang belum kahwin lagi untuk dipertemukan jodohnya. Kahwin lagi Ustaz nanti dulu. Yang belum kahwin, yang dah kahwin nanti dulu dia bagi muka surat nombor 2 kan. Yang belum kahwin kita ketemukan dengan jodoh-jodoh. Insya-Allah ada daripada kalangan muslimat yang dah daftar. Sekarang ni kita dah dapat pendaftaran hampir 15 orang lelaki, 10 orang muslimat di seluruh negara. Seluruh negara. Ada daripada KL, Johor yang dah daftar. Dan itulah program yang dianjurkan oleh tim Love Masjid. Dan tim Love Masjid juga untuk mereka juga menyebarkan kebajikan kepada masjid-masjid. Ada sebarkan sumbangkan ikan lah, apalah macam-macam lah. Jadi tim Love Masjid bersama dengan rider subuh. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabat daripada rider ARC Pulau Pinang. Ada juga sahabat daripada rider ARC. Hari ni mereka tak pakai baju ARC, mereka tukar shoot, dia pakai baju rider subuh. Jadi sepanjang program 40 program rider ARC antara yang support kuatlah program rider subuh. Dan tak lupa kepada ibu-ibu yang berada di belakang sana, geraklah anak, kejutlah suami untuk terus mengimarahkan masjid. Jangan duk marah pula, laki main masjid, suruh main masjid. Duk rumah duk saya saja, suruh dia main masjid insya-Allah. Jadi saya tangguh program kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan surah wal as. Dan sebelum tu saya untuk pengumuman kepada semua, di luar sana ada masjid ada sediakan makan sarapan pagi. Selepas daripada sarapan pagi kita akan ada cabutan betuah. Kupon kena bagi ada. Tak ada kupon kita tak dapat hadiah. Jadi kita akan buat cabutan betuah di luar sana insya-Allah. Tuan-tuan makan, lepas makan kita duduk dekat luar sambil-sambil santai, kita tengok kod-kod number kita kena boleh bawa balik. Apa ada? Helmet ada, ARC ada, macam-macam lah. Hari kita tengok siapa yang kena insya-Allah. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah wal as. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.